Wabarakatuh. Yang berbahagia hadir saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk salat Jumat pada hari ini. Jadi saya bagi pihak tuan-tuan musim dan dari terpaksa mengucapkan kita terima kasih kerana tuan-tuan telah mula mengikuti peraturan SOP. Kekalkanlah SOP yang telah sedia ada. Sebagaimana yang kita ketahui keadaan masih makin lama makin meruncing, ya. Jadi saya bagi pihak promosi secara terpaksa memohon kerjasama daripada tuan-tuan daftarlah untuk solat Jumaat pada hari ini. Tuhan yang tarik sebagian daripada kemudahan kita, sebagian daripada umat masyarakat bersama tak dapat solat Jumaat pada hari ini. Kita di kawasan ini masih lagi solat Jumaat. Jadi bersyukurlah kita dapat solat bersama-sama. Bukan sahaja solat Jumaat, saya bagi pihak ahli terpaksa surau Melayu pada ahli karya. Mari kita penuhkan surau ini pada waktu yang lain. Pada 5 waktu yang ada pada ahli karya, mari kita penuhkan surau ini untuk salah waktu, di mana jangan kita jadi seperti yang dahulu cuma 3 orang sahaja. Jadi sementara ada kemudahan, ada masa untuk kita penuhkan surau salah berjemaah, marilah saya merayu kepada ahli karya penuhkan surau ini untuk salah waktu. Terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الحمد لله القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga seterusnya kepada hadirin Jumaat sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan serta meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya kebahagiaan hakiki hidup di dunia maupun di akhirat hanyalah ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengajak semua jemaah untuk bersama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk galakan dan kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya terdapat banyak kelebihan berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita sebutkan pada awal tadi, innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala datangkan bagaimana nak mengajak manusia. Allah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya, sallu ala nabi, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Andainya kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai hari ini yang tidak mempedulikan, yang tidak mengambil berat tentang selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berada di atas mimbar, kita diingatkan sekali lagi berselawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berapa ramai yang menjawabnya berselawat ke atas Nabi. Ingat, andainya kita mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat, maka kita seorang yang beriman kepada Allah, berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita sebutkan tadi di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang bermaksud kita katakan di antaranya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, iaitu memberi penghormatan, kebajikan, rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Maka marilah kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mendengar disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berselawat. Khatib teringat ketika mana menjadi satu kebiasaan adat masyarakat orang Arab. Salah satu di antara kelebihan orang Arab, andainya ketika itu sedang berkelahi, bergaduh, bertumbuk, bersiku, sepak terajang, andainya orang yang ketiga datang mengatakan sallu ala Rasulillah, maka yang berkelahi bergaduh itu berhenti dengan semertanya lalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan mereka yang mengenali bagaimana kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita begitu, hadirin dirahmati oleh Allah, banyakkan berselawat. Cuma diingatkan waktu khatib sedang berkhutbah, tidaklah digalakkan untuk berselawat, kena mendengar khatib berkhutbah sehingga habis. Tapi andai disebutkan Rasulullah, maka kita menjawab demikian. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah salah satu cara kita menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping mengingati segala jasa baginda dalam memperjuangkan Islam serta pribadinya yang unggul, maka yang kedua disebutkan kelebihan yang kedua di antaranya mendapat balasan selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita dapat balasan. Balasannya di antaranya balasan yang begitu banyak diberikan oleh Allah. Walaupun berselawat nampaknya mudah dan simple, tapi berapa ramai yang boleh berselawat. Saya berjumpa seorang hamba Allah. Dia mengatakan, Ustaz, dalam hidup saya tak reti baca Quran. Saya tak pandai baca Quran. Tapi saya hantar anak-anak saya mengaji Quran tahfiz. Saya tak pandai baca Quran, tetapi saya tidak akan tinggal berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat ke atas Nabi dilapangkan, dihindarkan, dijauhkan. Andainya wabak, dijauhkan daripada wabaknya. Andai sakit, diberikan syifa kesembuhannya, insya-Allah dengan berselawat. Andainya datang musibah, maka dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai dalam keadaan kesempitan, diluaskan rezeki, orang berselawat. Seorang hamba Allah ni mengatakan, Ustaz, saya tak reti baca Quran. Saya memperbanyakkan dalam sehari hidup saya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, dia mengatakan, Ustaz, saya ni blacklist, tak boleh buat pinjaman, tetapi Allah rezekikan saya, alhamdulillah, boleh beli itu, boleh beli ini dengan cash. Hadirin dirahmati oleh Allah. Kerana apa? Tak tinggal berselawat pada Nabi, tapi perbetulkan niat kita bukan kerana dunia, kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran," rawahul Muslim. Sesiapa berselawat kepadaku dengan sekali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Ini hadis Muslim. Selawat sekali kita berselawat, maka dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berzikir dan berselawat dengan memohon supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan, kehormatan, kemuliaan, kepujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pula membalas selawat kita itu dengan cara menurunkan rahmat, berkat serta kemuliaan kepada kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menghindar musibah dan diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyakkan selawat dapat menjamin dan menyelamatkan kita daripada segala perkara yang menduka cita dan membimbangkan. Daripada segala perkara yang menduka cita dan membimbangkan sama ada di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia memperuntukkan semua masanya untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dhanbuk," rawahu Tirmizi. Hadis hasan. Hadirin dirahmati oleh Allah, kata Nabi, jika demikianlah kamu memperuntukkan masamu untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhindarlah duka citamu dan diampunkan segala dosa-dosamu. Ini kelebihan seseorang yang berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang berbahagia, galakan dan kelebihan keempat di antaranya apabila kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat darajat kedudukan kita di sisi Allah. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat wa huttat anhu 10 khati'at wa rufi'at lahu 10 darajat." Hadis An-Nasa'i, sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat baginya 10 kali. Sekali kita berselawat, maka 10 Allah membalasnya, dan digugurkan 10 kesalahan, iaitu dosanya, serta ditinggalkan baginya 10 darajat di syurga kelak. Ini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendosa, hamba kepada Allah yang banyak kita melakukan kesalahan, khilaf dosa kita kepada Allah, maka memperbanyakkanlah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kelima, ucapan selawat kita akan dibentangkan di akhirat. Bagaimana dibentangkan oleh Allah? Banyak kita berselawat, makin banyaklah dibentangnya di atas selawat demikian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, berselawat kepada baginda juga dituntut, terutamanya pada hari Jumaat. Hadis daripada Aus bin Abu Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa akthiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya di antara hari yang paling mulia bagi kamu semua ialah hari Jumaat. Oleh demikian, hendaklah kamu semua memperbanyakkan membaca berselawat kepadaku pada hari itu, kerana sesungguhnya ucapan selawat kamu semua akan ditunjukkan kepadaku. Semudah-mudah selawat Allahumma salli ala Muhammad. Semudah-mudah selawat yang paling simple untuk kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang ada di sini khilaf, di antara disebutkan adakah perkataan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditambahkan Sayyidina. Maka ulama berbeza pandangan. Ya, di antaranya kata sebagian ulama, andainya di dalam solat maka tidak perlu menyebut Sayyidina, tetapi andainya di luar solat maka boleh kita menyebutkan Sayyidina. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, bila seorang sahabat bertanya, bagaimana kami nak memberi salam, berselawat kepadamu Rasulullah, Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar kelebihan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari pula kita berusaha untuk beramal dengan perkara tersebut. Kerana dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda cinta kasih seorang muslim kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, bagi mereka yang bakhil untuk berselawat, kedukut untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukar, berat lidahnya untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Tirmizi. Nabi mengatakan orang yang bakhil itu, kedekut itu orangnya, ialah mereka yang apabila disebut namaku, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak berselawat ke atasku. Kita dengar orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam rakaman TV, kuliah mana-mana, kita dengar, kita berjawab Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita kedekut berkira untuk berselawat. Jangan jadikan alasan itu rakaman. Selawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dengar rakaman kalau tak selawat, yang tak dengar rakaman lagi banyak tak berselawat. Ya, maka berselawatlah hadirin dirahmati oleh Allah. Justru buktikanlah perasaan kasih dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, terutamanya ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka bersegeralah menjawab sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila mana kita menulis sesuatu tulisan, andai disebutkan nama, maka kita tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tulis hanya perkataan Nabi. Ya, tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting daripada khutbah pada hari ini sebagaimana panduan kita bersama. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa berselawat ke atas Nabi adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa ganjaran yang besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus membalas cinta dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yakni inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Taubah ayat 28. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitulah besarnya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya,
Walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi inilah pengorbanan cinta Rasulullah, maka memperbanyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha yawmil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan yang paling dasar ke arah pembinaan khairah ummah, umat yang terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman, mengikut garis rentas kalimah la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan hadis, serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Di antara usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19, setiap jemaah diminta terus berdisiplin, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib, iaitu pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum datang ke masjid atau surau, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika mana hadir ke masjid dan surau, serta mengamalkan pengajaran penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperkara lagi saya ingatkan, ramai di kalangan kita yang membawa anak-anak digerai-gerai makan waktu-waktu maghrib dalam keadaan kita diuji dengan wabak COVID-19. Saya memesan kepada hadirin yang gemar membawa anak-anak waktu azan maghrib, maka tinggalkan perbuatan demikian, makanlah di rumah, kerana ianya tidak sesuai dengan waktu dan juga dalam keadaan musim COVID-19 yang boleh menambahkan lagi, memperbanyakkan lagi wabak, boleh menyebabkan kita dilanda ujian demikian. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi 'aini 'inatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika as-samadaniyah Jalalah Malikal Mu'azzam Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj, Ibnu Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auni wal hidayah wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tunku Amir Shah Ibnu Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan pada hari yang penuh keberkatan ini, ya Allah. Kau lindungilah kami, ya Allah, daripada segala wabak yang ada. Angkatkanlah segala wabak yang sedang melanda negeri kami, ya Allah.
khususnya negeri Selangor. Hindarkanlah kami, hindarkanlah saudara mara kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami daripada segala wabak yang ada. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.